Islam huwa ahtar al-diyanat al-diniyat fil al-a'lam. Dari poin ini kita dapat mengetahui di mana agama Islam ini merupakan agama yang paling ramai dianut, tetapi ramainya umat Islam dari mata dunia tidak bermakna umat Islam ini tetap bersatu padu dan bersepakat di antara satu sama lain. Kesan yang dapat kita lihat dari ini adalah terdapat perpecahan yang berlaku, perbezaan pendapat, pergaduhan dan sebagainya. Tani yu'alid al-bashar bisyata'a al-iradat wal-rafat. Allah telah menciptakan manusia ini dengan pelbagai kehendak dan juga kemahuan yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Hal ini disebabkan manusia yang telah dilahirkan dengan berbeza kehendak dan kemahuan telah mencetuskan kewujudan golongan Syiah ini. Al-Salafis Al-Syiah hiya wahidat min ankisarat al-muslimin. Syiah merupakan salah satu perpecahan yang wujud. Jadi oleh itu tercetuslah perpecahan yang berlaku di kalangan umat manusia dan tidak dapat dilupakan, iaitu umat Islam. Perpecahan ini berlaku telah menyebabkan munculnya golongan Syiah ini yang boleh dikategorikan kepada beberapa jenis. Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli kitab aftaraku ala thintaini wa sab'ina millata wa inna hazihil millata sataftariku ala thalathin wa sab'ina thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya jama'. Berdasarkan hadis tersebut, apa yang dapat saya simpulkan adalah tidak salah jika ingin mengatakan di mana Syiah ini merupakan salah satu daripada 73 umat Islam yang berpecah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Aslu Syiah al-lughah al-araq al-mustalaha al-muhassas li atba'i Sayyidina Ali bin Abi Talib al-Mu'minin. Syiah merupakan pembela dan pengikut seseorang dan merupakan gelaran bagi satu kelompok umat Islam. Syiah dari segi bahasa ialah kaum, manakala dari segi istilah adalah gelaran yang diberikan kepada pengikut setia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Al-Thani al-Syiah Jama'ah Ma'rufah bimuayyidi Sayyidina Ali. Golongan ini menggelarkan diri mereka sebagai penyokong setia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka ini membantu dan menyokong untuk mengangkat Ali sebagai khalifah dan berusaha untuk membunuh Sayyidina Uthman. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman, golongan Syiah ini muncul lagi untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah dan percaya bahawa hanya Sayyidina Ali sahaja yang layak. Ada juga yang mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini merupakan pengasas yang menyebabkan kemunculannya golongan Syiah ini, yang di mana Abdullah ini datang daripada Yaman dan berpura-pura untuk memeluk Islam dengan niat untuk memecah belahkan umat Islam. Al-Thani Al-Syiah Jama'ah Ma'rufah bimuayyidi Sayyidina Ali. Golongan ini menggelarkan diri mereka sebagai penyokong setia Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka ini membantu dan menyokong untuk mengangkat Ali sebagai khalifah dan berusaha untuk membunuh Sayyidina Uthman. Selepas pembunuhan Sayyidina Uthman ini, golongan Syiah muncul lagi untuk mengangkat dan menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah dan percaya bahawa hanya Sayyidina Ali sahaja yang layak. Ada juga yang mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini merupakan pengasas yang menyebabkan kemunculannya golongan Syiah ini, yang di mana Abdullah ini datang daripada Yaman dan berpura-pura untuk memeluk Islam dengan niat untuk memecah belahkan umat Islam. Salafis kan al-Syiah mawjudin hilal akhilaf bain Muawiyah bin Abi Sufyan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa Syiah ini wujud ketika perbalahan berlaku di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka mengatakan bahawa Ali ini tidak layak untuk memegang jawatan tersebut. Antara sebabnya adalah gagal menangkap dan menghukum pembunuh Sayyidina Uthman, lemah dalam mentadbir dan lain-lain. Pendapat ini boleh dikatakan pendapat yang paling masyhur. Al-mawdu' alladhi sayatimu munaqashatuhu wa ta'limu wa khasna'i Syiah. Tajuk seterusnya ialah tentang ciri-ciri dan ajaran penganut Syiah. Walaupun golongan Syiah ni asalnya ialah pecahan dari Islam, akan tetapi golongan Syiah mempunyai ajaran akidah dan syariah yang tersendiri berlainan dengan ajaran Islam. Syiah di dunia terbahagi kepada tiga yang utama, iaitu Syiah Mufaddalah, Syiah Rafidah dan Syiah Basiniyah. Antara ajaran Syiah ialah awalan as-salatu ghairu matlubah.
iaitu mereka tidak difardukan solat kerana mereka membolehkan solat dilakukan secara jamak dalam semua keadaan. Hal ini berbeza dengan ketetapan yang dinyatakan oleh agama Islam bahawa solat jamak boleh dilakukan sekiranya ada keperluan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan solat jamak tersebut. Sani Syiah la ya'bihun as-salatu wal zakat wal haji. Yang kedua, golongan Syiah tidak memandang berat terhadap solat dan zakat dan haji. Contoh amalan yang dilakukan oleh golongan Syiah ialah di mana ketika solat mereka membawa turbah untuk dijadikan tempat sujud. Tambahan juga, golongan Syiah juga tidak berpuasa pada hari Syura, tetapi mereka hanya menunjukkan kesedihan pada hari tersebut. Salis asimahu biliwat li zaujah bainama hadza liwat mahram alaina. Yang ketiga, mereka menghalalkan liwat terhadap isteri, sedangkan Nabi SAW mengharamkan perbuatan liwat. Malah hukuman bagi pelaku liwat juga akan dihukum bunuh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh para penulis sunnah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi, sesiapa yang kamu temui mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, hendaklah kamu bunuh pelaku dan yang pelaku. Ar-Rabi' as-sama'ahu nikah mut'ah. Yang keempat, mereka menghalalkan nikah secara mut'ah, iaitu secara kontrak, yang mana kesemua ulama fiqh ahli sunnah wal jamaah bersetuju nikah kontrak ini haram kerana tindakannya sama seperti zina. Golongan Syiah mereka-reka hadis palsu yang disandarkan ke Imam 12 mereka dalam kitab Tahzib Al-Hakam jilid 7 ada menyebut bahawa kahwin mut'ah tidak memerlukan saksi wali dan piisytiharan. Khamsah yang takidu fi kimalul Quran. Yang kelima, mereka mempertikaikan kesempurnaan Al-Quran. Menurut Syiah, Al-Quran yang ada pada kita hari ini iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Al-Quran yang palsu dan telah diselewengkan, manakala Al-Quran yang benar adalah di sisi mereka dikenali sebagai Mushaf Fatimah yang kandungannya 3 kali ganda daripada Quran kita. Sitah, Imam maksum min kalamullah. Yang keenam adalah imam adalah maksum berdasarkan firman Allah. Imam di sini merujuk kepada ketua pemimpin mereka seperti Imam Ayatullah Khomeini. Mereka berasa para imam adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, malah mereka lebih mulia daripada para nabi, malaikat. Maka memuliakan para imam menjadikan mereka pemimpin seolah-olah telah memuliakan Allah. Sab'ah Mumarasatul Mumadai Al-Taqiyah. Yang ketujuh, mereka mengamalkan prinsip Al-Taqiyah, iaitu menyembunyikan hakikat akidah, kepercayaan dan amalan. Taqiyah adalah satu rukun dari rukun-rukun agama mereka seperti halnya solat. Ibnu Babawi mengatakan, keyakinan kami tentang Taqiyah itu adalah wajib. Barang siapa meninggalkannya sama dengan meninggalkan solat. Samaniyah Kha'in Haza Alim Yatamani Ila Mamuhum. Yang ke-8, mereka mengatakan dunia ini adalah kepunyaan imam mereka. Muhammad bin Yaqub Al-Kalini meriwayatkan dalam Usul Al-Ghafi dari Abi Abdullah, kata beliau, sesungguhnya dunia dan akhirat kepunyaan imam. Dia boleh meletakkan di mana dikehendaki dan memberinya kepada sesiapa dikehendaki. Ini adalah satu kebenaran dari pihak Allah kepadanya. Al-Ghafi jilid 1 halaman 409. Tis'ah Sayyidina Ali kana qaidun muslimin ba'da wafat Rasulullah. Yang ke-9, Sayyidina Ali adalah pemimpin umat Islam setelah wafat Rasulullah. Syiah mendakwa diri mereka sebagai pengikut Ahlul Bait dan Imam Ali. Tetapi Ali bin Abi Talib dan Ahlul Bait sendiri menolak kepercayaan Syiah. Kebanyakan Sunni Islam mengatakan bahawa mazhab Syiah merupakan satu kefahaman yang bercanggah dengan agama Islam, kerana fahaman ini mendakwa bahawa Ali, sepupu Rasulullah, sepatutnya menjadi khalifah selepas kewafatan baginda dan bukannya Abu Bakar. Asyara Atandi Ashabun Nabi wa Ummatul Mukminin. Yang ke-10, mereka mencela para sahabat Nabi dan Ummatul Mukminin. Golongan Syiah turut mencela Aisyah, Hafsah dan isteri-isteri Nabi yang lainnya. Padahal Allah SWT berfirman dalam Quran, Nabi itu lebih menolong-nolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri dan isteri-isteri ibu mereka. Ada Asyara Rafdu Ijma' Ulama. Yang ke-11, mereka turut menolak beberapa ijma' ulama. Wa akhiran Rafdul Qiyas. Dan yang terakhir, mereka menolak Qiyas. Penolakan Syiah terhadap Qiyas adalah kerana secara umum Syiah menolak penggunaan akal sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Adalah bagi mereka mengamalkan Qiyas sebagai salah satu kaedah penetapan hukum yang bersifat mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Ma'asan. Nombor metrik saya 281967. Bahagian saya iaitu Al-Qadiyah Ar-Risiyah Syiah, iaitu isu-isu utama berkaitan dengan Syiah. Kat sini saya nak tunjukkan 9 isu-isu utama yang berkaitan dengan Syiah. Isu Syiah yang pertama iaitu balagh fi madawal ibadah Ali bin Abi Talib wa alaihi ahyana, iaitu golongan Syiah ini memuji serta memuja Ali bin Abi Talib serta keluarganya termasuk Fatimah, Husain dan Hasan secara berlebih-lebihan. Mereka mempercayai bahawa Ali bin Abi Talib merupakan menantu dan juga sepupu kepada Rasulullah SAW.
Isu yang kedua itu Al-Hamad Al-Jami' Imam Asy-Syiah, iaitu Syiah juga memuji secara berlebihan kepada imam-imam mereka dengan memberi gelaran sebagai ayatullah, iaitu wakil Allah. Golongan ini juga mempertahankan prinsip mereka yang dibawa oleh Khomeini. Isu Syiah yang ketiga iaitu ihtifal biyaumil wafat Hasan wal Husain ihtifal yadurru binafsi, iaitu golongan Syiah ini merayakan dan menyambut hari kematian Hasan dan Husain dengan sambutan melukakan diri menggunakan pedang, pisau, parang dan senjata tajam sewaktu hari Ashura, iaitu jatuh pada bulan Muharram. Isu yang keempat iaitu Al-Makam Muqaddis liibadatihim fi Karbala Iraq, iaitu golongan Syiah ini menyatakan bahawa tempat suci bagi ibadat golongan mereka iaitu di Karbala Iraq, iaitu Masjid Imam Husain dan Masjid Kufah, berbanding dengan umat Islam yang lain iaitu di Tanah Haram Mekah dan Madinah dan juga Masjid Aqsa di Palestin. Yang kelima iaitu adaan solat Bauda' Hajarat Man Karbala, iaitu mereka melakukan ibadat solat dengan meletakkan batu dari Karbala. Karbala merupakan tempat yang paling penting di kalangan pengganut Islam Syiah kerana mereka menganggap tempat itu merupakan tempat suci, iaitu di mana tempat kematian Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali dianggap sebagai tokoh yang paling penting kerana beliau merupakan cucunda Nabi Muhammad SAW. Isu yang keenam iaitu Alam an Ali kana man maftarad an yakuna nabi walaysa Muhammad, iaitu golongan Syiah ini menyatakan bahawa Ali bin Abi Talib sepatutnya menjadi Nabi dan bukannya Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah ini menyatakan bahawa Jibril tersalah hantar wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan khususnya wahyu itu dihantar kepada Ali bin Abi Talib. Isu Syiah yang ketujuh iaitu Iftara alal Aisyah bitahmad az-zina, iaitu golongan Syiah ini menuduh Aisyah melakukan zina. Aisyah merupakan isteri kepada Rasulullah SAW, dituduh berzina dengan Syafwan bin Mu'attar radhiyallahu anhu, iaitu sahabat mulia oleh seorang munafik yang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul. Isu Syiah yang ketujuh iaitu solat Al-Fajr Majama' bima fi zalik solat Jumaat, iaitu golongan Syiah ini mengajarkan umat Islam agar meremeh-remehkan solat dengan mengatakan bahawa ajaran Syiah ini membenarkan bahawa solat fardu boleh dijamakkan, termasuklah solat Jumaat. Kesembilan iaitu ziarah kubur Al-Husain hiya nafsi adaan fari dan haji, iaitu golongan Syiah ini menganggap dengan menziarahi kubur Husain adalah sama seperti mereka mengerjakan haji. Mereka percaya siapa yang menziarahi kubur Husain bersamaan dengan hari Arafah akan dicatat Allah pahala sejuta haji dan demikian juga pahala yang diberikan kepada ibadat umrah. Assalamualaikum, nama saya Rosyah Fika binti Sa'ad 282054. Okey, hari ini saya nak terangkan kesan bahaya mengikut ajaran Syiah. Ansarul Qatari bihasbi ta'limul Syiah. Yang pertama adalah syirakah ma'allah, iaitu mensyirikkan Allah. Ajaran Syiah mengajar pengikutnya untuk melakukan syirik kepada Allah dengan mengagungkan imam mereka. Bahkan ada setengah pula menyembah imam mereka seperti mereka menyembah Allah kerana menganggap imam mereka adalah Tuhan. Mensyirikkan Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam dua bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan itikat, iaitu menjadikan sesuatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak begitu bagi Allah adalah dilarang dalam ajaran Islam. Kesan dosa syirik telah disebut oleh Allah sebagai dosa yang tidak diampunkan jika pelakunya masih tidak bertaubat kepada Allah dengan sepenuh taubat, iaitu taubat nasuhah. Firman Allah di dalam Al-Quran melalui surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik dengannya dan dia mengampunkan dosa yang lain daripada itu. Yang kedua adalah Al-Kazib ala Rasulullah SAW, iaitu berdusta ke atas Rasulullah SAW. Ajaran Syiah melakukan dusta atau berbohong dengan menyandarkan sesuatu hadis kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan sokongan daripada pengikutnya. Ini sama sekali dilarang dalam Islam. Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan kerana hukuman bagi orang yang dusta ke atas nama Rasulullah SAW adalah tempatnya di neraka. Sesungguhnya wajib bagi kita sebagai umat Islam perlu menyayangi dan mempertahankan Rasulullah SAW dari sebarang tuduhan dan fitnah ke atas baginda. Berdusta dan mereka hadis palsu atas nama baginda juga merupakan satu perbuatan yang salah dan tidak boleh diterima, bahkan tidak sepatutnya diredai oleh umat Islam. Dan Rasulullah SAW juga telah menyebut di dalam hadis baginda mengenai hal ini. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang
sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi sini adalah hadis mutawatir, mukadimah Sahih Muslim. Yang ketiga adalah al-khawfu wal ma'nu ala ashabin Nabi SAW wa imratuhu Aisyah, iaitu memfitnah dan mengutuk sahabat Rasulullah SAW dan isteri baginda Aisyah. Pengikut Syiah adalah mereka yang sangat mencela dan memfitnah sahabat-sahabat baginda dan dikatakan sifat kecintaan mereka kepada Rasulullah dan sahabat serta memfitnah al-Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang berzina. Mereka juga memfitnah dan mengatakan Abu Bakar tidak memberikan harta pusaka kepada waris Nabi, iaitu Fatimah, dengan hadis yang palsu. Sedangkan keluarga Nabi tidak menerima harta pusaka. Syiah Rafidah juga mendakwa semua sahabat menjadi kafir kecuali beberapa kerat kerana mereka semua terlibat dalam peperangan Jamal dan Siffin antara Ali dan Aisyah. Ini adalah tuduhan yang keliru dan kosong. Sedangkan ditulis dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahawa sahabat yang terlibat sebab peperangan itu hanyalah sedikit. Setiap orang Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dan akan tetap menyanjung tinggi Rasulullah SAW walaupun di mana mereka berada dan tidak sanggup membuat fitnah ke atas baginda. Melainkan pengikut Syiah yang mengaku Islam tetapi sebenarnya tidak mengiktiraf baginda dan membuat fitnah dengan mengatakan perkara-perkara yang tidak betul dan menggunakan nama baginda bagi menghalalkan suatu percakapan ataupun tindakannya. Yang seterusnya, taklimul tarifah, iaitu ajaran yang menyeleweng. Ajaran Syiah yang menyeleweng ialah seperti solat di atas batu Karbala, tidak payah melakukan haji, jika melawat kubur Sayyidina Husain di Karbala, membenarkan muta'ah iaitu nikah zina, menikam dan mencederakan diri, tidak perlu bersolat, madai dengan melakukan jamak dan sebagainya adalah ajaran yang tidak diajar oleh Islam. Bahkan tidak ada di dalam dua asas umat Islam, iaitu rukun iman dan rukun Islam. Ajaran menyeleweng ini sepatutnya dielakkan dan dijauhkan oleh umat Islam daripada mengikutinya. Ajaran dan amalan pemahaman Syiah adalah menyeleweng dari pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta bertentangan dengan hukum syarak. Sebagai pengikut Syiah juga diketahui oleh setengah individu iaitu kumpulan tertentu, mereka telah berjaya bertapak dan mendapat sambutan dari setengah golongan yang jahil serta setelah mereka melakukan dakwah secara rahsia. Justru pemikiran pengikut Syiah juga telah dikawal oleh pemimpin Syiah yang mendakwa mendapat wahyu daripada Allah. Ini akan menyebabkan tindakan dan kelakuan pengikut Syiah menjadi tidak rasional dan fanatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmam Afif bin Muhammad Abdul Salam 282098. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan ajaran sesat. Waqad nama hada al-syiah ila nitaq wasimud ila sur al-qadimat wa hatta yaumina hada, yang bermaksud Syiah ini telah berkembang secara besar-besaran dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Hadhihi al-majmu'ah al-syiah ladaiha fahum mukhtalif ma mana li ta'alim al-Islam allati anzalaha Allah alaina. Yang bermaksud kumpulan Syiah ini mempunyai pemahaman yang sama sekali berbeza tentang ajaran Islam yang diturunkan oleh Tuhan kita. Al-ta'awun min jami' al-atraf matlub fi al-ba'id hadith al-ta'alim al-syiyijat in al-istimrar fi al-sar. Kerjasama dari semua pihak diperlukan untuk menjaga agar ajaran Syiah ini tidak terus tersebar. Atrar darat mukhalifat aid mumarasat hada al-tadris min haid al-afrat wal-majtama' wal-din wal-dawlata. Pelbagai kesan berbahaya semasa mempraktikkan ajaran ini dari segi individu, masyarakat, agama dan negara. Wa ala wijhat al-nazar al-islami'at fi ilmin yaltazim bi al-sinat wal jama'at laysu khairan bal huwa wajib ila al-nah al-musa bin fi al-nusus al-islami'at. Sudut pandangan Islam pula, mereka yang berpegang pada sunnah dan masyarakat bukanlah pilihan, melainkan kewajipan seperti yang disarankan dalam teks Islam. Tasif Surah Al-Bayyinah Surat Al-Kafirina. Surah Al-Bayyinah menjelaskan Surah Al-Kafir, yang bermaksud mereka yang tidak percaya kepada ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka dan mereka akan kekal di dalam selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling teruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahawa ajaran sesat ini sangat dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita sebagai orang Islam haruslah
mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa beristiqamah di jalan Allah. Di samping itu juga, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ajaran sesat membawa pelbagai kesan buruk dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan utuh. Oleh yang demikian, satu anjakan paradigma harus dilaksanakan oleh badan-badan kerajaan dan swasta serta masyarakat sejagat agar dapat mengatasi masalah akidah yang sudah pastinya menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Sekian, terima kasih.